Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Macam biasa, awak tak perlu pusing satu internet cari berita otomotif dunia dan tempatan. Awak datang ke sini setiap minggu sekali. Kita hasilkan berita dalam setengah jam. Awak boleh tahu apa sekali yang telah berlaku dalam dunia otomotif di Malaysia dan juga antarabangsa. Seperti biasa, berita ni panjang, setengah jam. Jadi kalau awak tak ada masa nak tengok semua, ada chapters. Kita dah pecah-pecahkan kepada chapters. Pergi terus ke timestamp yang anda nak untuk melihat berita yang anda suka. Kita mulakan minggu ini dengan cerita Honda City RS, iaitu Honda City Hybrid menggunakan teknologi IMD yang telah diperkenalkan kepada media lama juga, tapi kali ini telah akhirnya mereka telah melancarkan ataupun mengumumkan harga untuk model ini. Dan harga untuk model ini bermula daripada RM105,950.45. Honda City RS eHEV ini menggunakan teknologi IMD yang basically menjadikan ianya sebuah kereta elektrik ataupun hybrid yang tidak perlu kita cocok untuk charge. Dia boleh charge sendiri ya. Kereta ni basically dia berfungsi seperti kereta elektrik, di mana kebanyakan masa ia menggunakan bateri dan juga kuasa elektrik untuk menggerakkan motor yang menghasilkan pergerakan untuk kereta ini. Tetapi apabila kenderaan mencapai kelajuan yang tinggi ataupun sederhana, ia mula berubah menjadi sistem gabungan, dan bila kelajuan tinggi akan menggunakan enjin sepenuhnya. Ini kerana pada kelajuan tinggi motor elektrik kurang cekap tenaga. Enjin pembakaran dalam Honda City RS ni ialah enjin iVTEC 1.5 liter. Dan ianya bila digabungkan dengan sistem elektrik motor, iaitu menggunakan dua elektrik motor, ia menjana 109 PS dan 253 Nm torque. Kuasa kuda tu macam tak impresif sangat, tapi torque tu pada 253 menjanjikan pecutan yang bertenaga. Yang lebih menarik lagi, kereta ini datang dengan pelbagai ciri keselamatan. Terlalu banyak untuk saya senaraikan, keluar kat sini. Antara ciri keselamatan yang ditawarkan ialah ia mempunyai sistem Honda Sensing, yang mempunyai sistem Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Autonomous Emergency Braking, macam-macam. Honda City ni agak popular, memang antara satu kereta segmen B non-national yang paling popular di Malaysia, dan ianya telah berjaya mendapat 20,000 tempahan sejak dilancarkan pada penghujung tahun lepas. Dan Honda berkata mereka telah berjaya menghantar 13,000 unit lebih kepada pembeli-pembeli. Padahal makin banyak kita nampak di jalan raya. Sebenarnya saya tak sabar nak menunggu City RS, kerana ini akan menjadikan antara pengalaman pertama kita merasa bagaimana driving karakteristik untuk kereta elektrik yang mampu milik. Tapi ini of course dia ada enjin untuk membekalkan tenaga kepada motor elektrik tersebut. Seterusnya kita ada sedikit berita menarik tentang Prodo Ativa. Kalau awak nak tahu Prodo Ativa menggunakan tayar apa, menurut Bridgestone, Turanza T005A telah dipilih sebagai tayar rasmi ataupun OEM untuk Ativa varian H dan varian AV, iaitu pertengahan dan atas. Nampaknya Prodo betul-betul sekarang ni mau menghasilkan produk yang agak premium dan menggunakan jenama yang agak premium. Bridgestone merupakan satu jenama tayar yang dikenali dengan ciri karakteristik tayar yang senyap dan juga mempunyai cengkaman yang agak bagus. Saiz yang digunakan ialah 205/60R17 yang kita tengok pada kereta masa kita buat walk around tu. Kalau nak tengok video walk around kita untuk Ativa, boleh ada link di atas ni. Ini pula satu berita daripada Petronas dan aplikasi Pomen. Jadi Petronas, dia ada sistem Petronas Auto Expert, iaitu rangkaian pusat servis yang menggunakan produk-produk asli Petronas, dan mereka telah bergabung dengan aplikasi Pomen untuk menghasilkan satu sistem tempahan appointment lah, basically an appointment generating system. Awak boleh tempah awak punya appointment untuk servis ke untuk apa melalui aplikasi Pomen. Dalam aplikasi Pomen ni nampaknya boleh awak membuat berbagai-bagai tempahan lah. Jadi menurut kalau kita tengok dia punya screen dia, aplikasi Pomen ni ada berbagai-bagai perkhidmatan. Selain daripada just servis, awak juga boleh memanggil perkhidmatan ganti tayar pancit, kalau ada breakdown, dan juga untuk ganti bateri lah. So satu package yang serbaguna dan mungkin akan menjadi lebih menarik lah. Zaman-zaman pandemik ni ramai orang mungkin tak begitu suka nak keluar pergi berinteraksi dengan ramai orang. So boleh guna aplikasi Pomen, mungkin boleh kurangkan interaksi dan juga boleh panggil dia orang datang lah untuk tukar tayar, untuk bateri flat, dan juga kalau breakdown lebih senang.
Ini pula satu berita daripada Mazda. Mazda dikatakan telah memberitahu analis daripada bank bahawa M-Bank dan Public Bank, tak silap saya, mereka akan menghasilkan model CX-30 versi pasangan tempatan. Dan katanya ini akan bermula, proses pemasangan akan bermula pada hujung tahun ini dan model tersebut akan mula dijual pada tahun 2022. Yang menariknya, menurut laporan analis tersebut, penganalisa tersebut, dengan proses pemasangan tempatan, harga model ini mungkin akan turun sebanyak RM15,000. Jadi ini akan membawa harga kereta ni sekitar RM130 hingga lebih kurang dalam RM155,000. 130 hingga RM155,000. Ini sudah tentu akan menjadikan Mazda CX-30 ni iaitu sebuah crossover compact dalam segmen B lebih menarik kepada lebih ramai lagi. Kalau nak kira persaingan dia, inilah persaingan untuk model seperti Proton X50 dan to some extent ada Prodo Ativa lah pasal duduk dalam segmen B. Seterusnya kita ada satu siaran akhbar pendek daripada DK Leather. DK Leather ni dia orang pembekal kerusi balutan kulit untuk OEM lah. Tapi katanya mereka sudah membuka pintu mereka untuk orang ramai macam kita, pelanggan runcit lah. Jadi kalau awak berminat untuk mendapatkan kerusi kulit ataupun balutan kulit untuk kerusi anda, mungkin awak boleh pergi ke DK Leather, carilah dia punya website, google kan, dan kemudian awak boleh mendapat kerusi yang berkualiti OEM lah pada mungkin harga yang lebih berpatutan ke apa, saya tak tahu. Dan menariknya mereka ni memang betul-betul large scale manufacturer lah untuk OEM. Jadi kita tengok gambar kilang ni, ada mesin besar untuk automated leather cutting. So should be good lah kualiti dia. Harga saya tak tahu. Mitsubishi pula telah melancarkan virtual showroom untuk pelanggan di Malaysia. Dan kita tengok di sini pemilihan ataupun proses dalam ni agak mudah lah. Dia sama macam kita nak tengok spek apa semua, dia akan keluar, pilih model, boleh tengok spek, tengok gambar, macam-macam gambar ada. Dah habis penghujung tu dia suruh pilih varian mana nak. Kalau untuk yang expander ni ada satu je varian, so tak ada pilihan. Dan bila kita dah pergi tekan pilih varian tu, dah akan keluar harga. Dan juga kita tengok situ ada bayaran bulanan. Jadi bayaran bulanan yang diletakkan kat situ ialah untuk 9 tahun lah. Kalau awak nak kurangkan tempoh, nak jadikan 7 tahun ke 5 tahun ke 3 tahun, boleh pilih di sini dan akan diberi anggaran lah apa bayarannya. Untuk varian seperti Triton, dia ada beberapa option, jadi awak boleh pilih varian mana yang awak nak. Dan seperti sama, proses yang sama, pilih tengok, pilih harga, kemudian boleh confirm submit dia punya booking, masukkan segala maklumat anda, pastikan semuanya betul, termasuk tempoh bayaran apa itu ini semua, kemudian boleh submit. Saya tak tekan submit lah kat sini kan. Dan awak juga ada option untuk trade in. Di mana trade in, awak masuk akan tengok dia akan menggunakan My Tukar, tak silap saya. So kalau bila awak gunakan masuk trade in ni, dia akan hantar wakil My Tukar kot lah datang tengok kereta awak dan bagi penilaian. Kemudian awak boleh teruskan dengan booking dan teruskan pembelian kereta anda. Agak convenient. Kita boleh pilih showroom mana kita nak yang terdekat dengan kita, so senang kita nak berurusan. So saya tak pasti macam mana ini akan penyudahnya berlaku. Saya rasa mungkin masih lagi perlu kita untuk berjumpa secara fizikal untuk tanda tangan dokumen itu ini, tapi mengurangkanlah kita punya tempoh berada di bilik pameran itu ni. Tak tahulah, setengah orang dia suka pergi tengok dan pegang sendiri dan buat booking di situ. Tapi kalau awak jenis biasa buat booking untuk benda-benda seperti kereta atas talian, ini satu perubahan yang agak menarik. Seterusnya kita ada satu berita menarik daripada Kia. Kalau minggu lepas kita ada tengok Hyundai melancarkan Ioniq 5, iaitu kereta elektrik sepenuhnya. Kali ini Kia pula, sister company Hyundai, melancarkan EV6. Jadi EV6 ni sama macam Ioniq 5 in the sense that kita tak boleh nak masuk ke dalam kategori apa. Nampak macam crossover besar. So saya rasa samalah macam Ioniq 5 tu juga pasal mereka berkongsi platform. Jadi ini menunjukkan Hyundai dan Kia memang sedang melakukan satu transformasi besar, bukan saja kepada teknologi tetapi juga kepada cara mereka memikirkan tentang kereta. Jadi saya rasa di masa depan konsep-konsep seperti crossover besar ni yang kelihatan macam just large station wagon ni dengan very long wheelbase, dengan jarak ganda yang sangat panjang, akan menjadi popular kerana di masa depan pemanduan tu saya rasa akan menjadi kurang popular kerana banyak kereta tanpa pemandu akan dibangunkan, tapi penggunaan ruang tu menjadi lebih penting. Jadi ini yang kita nampak di sini, bagaimana Kia menggunakan ruang di dalam kabin ini untuk menghasilkan satu kereta yang unik lah.
Jadi dia punya reka bentuk ni juga agak unik. Saya tengok daripada depan dengan dia punya Tiger nose baru dia tu, tak ada grill. Biasalah kereta elektrik tak ada grill. Dan belakang ni memang sangat-sangat unik. Dan tak tahulah sama ada ini akan menjadi identiti Kia seterusnya. Dalam kabin pula, kalau kita bandingkan dengan Ioniq 5, yang saya rasa Ioniq 5 tu lebih nampak minimalis lah, yang ini lebih macam konvensional. Tapi memang betul pun antara Hyundai dengan Kia, pembahagian image, maksudnya Hyundai lebih kepada modern, canggih, yang Kia ni lebih pada sporty. So mungkin kat sinilah dia punya perbezaan dia. Jadi ini menggunakan dua-dua kereta ni, Ioniq 5 dan EV6 menggunakan platform eGMP terbaru daripada Hyundai Kia. Walaupun tak ada maklumat tentang power and motor, bateri semua, kalau apa-apa yang ada dekat Hyundai tu samalah dikongsikan. Tak pasti bila kereta ni akan keluar di pasaran, dan kita lagi tak pasti bila ianya akan sampai ke Malaysia ataupun sama ada ianya akan sampai ke Malaysia. Kerana Nazak Kia yang menjadi pengedar Kia di Malaysia sekarang sedang menghadapi pelbagai isu, dan kita berharap mereka dapat menyelesaikannya, dan jenama Kia dan Hyundai boleh terus berkembang di Malaysia lah. Bukan apa, kita bukan kata kita pro sebarang brand, tapi kita nak lebih banyak brand berada di Malaysia. Pasal lebih banyak brand, lebih banyak pilihan, lebih baik untuk pelanggan macam awak dan saya. Ini seterusnya satu berita yang saya kira sangat menarik untuk penggemar-penggemar kereta klasik macam saya. Jadi Nissan akan menggunakan teknologi baru yang dipanggil Dieless Stamping untuk menghasilkan komponen-komponen heritage parts Nismo. Heritage parts ni maksudnya komponen untuk kereta lama lah. Dan kalau kita tengok gambar kat sini, saya rasa ini dia punya rear panel untuk GTR, dan dibentuk tanpa menggunakan temper ataupun die, stamping die. Jadi untuk traditionally bahagian metal stamp parts untuk kereta ni menggunakan die lah. Jadi die ni memang mahal lah. Satu die betul harga berjuta-juta. Jadi bayangkan setiap kereta ada beratus-ratus metal stamp parts. Ada berapa banyak die nak kena dihasilkan. Dan itu pasal kos kereta ni sebenarnya tinggi. Antara sebabnya ialah untuk menghasilkan die tersebut. Die ni dia make sense untuk high production volume lah, pasal dia belanja sekali dan boleh laju keluarkan parts tu. Tetapi untuk low volume production untuk heritage parts macam ni, macam mana nak menghasilkan die? Die itu pun harga berjuta, takkan nak jual satu komponen berjuta. Jadi Nissan telah berjaya menghasilkan satu teknologi menggunakan robot. Dia basically dua robot yang menggunakan hammer dengan dia punya penahan kat belakang dia. Ini boleh membentuk komponen-komponen ni. Katanya hanya memerlukan lebih kurang masa seminggu lah untuk membentuk komponen yang mahu dibentukkan. Cara mudah ialah mereka scan komponen yang sedia ada, dan daripada situ robot tu akan belajar untuk membentuk komponen tersebut. Ataupun kalau mereka ada CAD drawing ataupun engineering drawing, transfer masuk dalam komputer, juga robot tersebut boleh menghasilkannya. Nampaknya ini tak tahulah sama ada mereka akan menghasilkan berapa banyak komponen dan pada harga yang berapa, tapi ini satu teknologi yang sangat menarik, dan saya harap benda ni akan dijual, ataupun teknologi akan dijual ataupun ditawarkan kepada independent company di luar, supaya kita boleh ada satu tempat. Dan independent company ni saya cadangkan lah kan, mungkin kalau boleh dia belikan lah engineering drawing untuk model-model lama daripada syarikat-syarikat lain untuk menghasilkan komponen new parts lah untuk kereta-kereta klasik. Saya rasa ini ada satu pasaran yang menarik dan unik, dan ini teknologi yang memang cukup sesuai untuk pasaran tersebut. Okey, ini pula Hyundai Kona M. Jadi untuk Hyundai, dia BMW pakai M, Mercedes pakai AMG, Hyundai pakai N. N is for Namyang lah. Namyang is dia punya Research and Development Center di Korea. Jadi untuk kali ini mereka menghasilkan crossover Kona M. Biasalah reka bentuk dia akan menjadi lebih sporty dengan grill baru, dengan white body punya look, rim baru, dan juga yang menariknya dia mempunyai ciri sekarang dah jadi satu ciri macam trademark untuk N, iaitu double spoiler kat belakang, dan juga dia punya lampu brake ketiga dia berbentuk tiga segi, dan of course untuk model performance kena ada dual tailpipe lah kan. So ini ada dual tailpipe, so menarik juga. Apa pendapat anda suka tak? Ini lagi satu berita daripada Hyundai, iaitu Hyundai Staria. Ini adalah satu konsep MPV saiz besar premium yang telah dihasilkan oleh Hyundai.
tak ada berita tentang bila ianya akan betul-betul dikeluarkan, tetapi ianya dikatakan akan menjadi sebuah produk premium lah, dan ianya memang produk mewah dan katanya dia punya interior macam spaceship. Saya tak tahu nampak macam spaceship ke tidak, boleh tengok sendiri. Saya rasa kereta ni akan menggantikan Starex lah di masa depan, pasal nama pun lebih kurang Staria Starex. Dan kalau kita tengok dia punya front dashboard design ni pun, dia punya similarity tu ada dari segi struktur walaupun bukan mungkin dari segi reka bentuk. Kita tengok dia punya center console tu macam dia turun ke bawah tu nampak lebih kurang, dan juga kita tengok dia punya tingkap belakang pintu sliding door tu nampak sama macam Starex ni dengan ada dia punya king kat situ. So saya rasa ini adalah pembangunan model Starex seterusnya, satu pembangunan yang menarik lah, pasal sebelum ni kita tak nampak banyak syarikat beri fokus kepada van besar begini. Kalau ada pun Mercedes-Benz dengan Sprinter mereka. Ini pula berita daripada Mitsubishi. Mitsubishi dikatakan akan menggunakan produk daripada Renault dan dijenamakan semula untuk pasaran Eropah. Tapi ini terhad kepada pasaran pemanduan sebelah kiri lah. Katanya mereka tidak akan mengambil model daripada Renault ni untuk pasaran sebelah kanan. Saya tak pasti betul ke tidak, tapi nampaknya macam sekarang macam itulah. Dan katanya selain daripada Eclipse yang mereka sudah hasilkan, nampaknya mereka juga akan membeli satu model lagi daripada Renault. Nampaknya macam seolah-olah mereka akan menggunakan model Capture sebagai asas. Kita tak pasti mana satu model yang akan digunakan, tapi nampaknya macam Capture lah. Dan ini akan mula dihasilkan ataupun dijual pada tahun 2023. Terakhir kita tengok Mercedes menghasilkan satu sistem yang dipanggil Fuel and Pay. Jadi Fuel and Pay ni basically awak ada app dalam kereta awak di center console tu, di entertainment system, di mana awak boleh pilih kedai minyak mana nak pergi pilih pump dan pergi isi je minyak. Bila dah setuju kita nak beli minyak di sini, tekan dan pergi isi je pump minyak, dan lepas minyak tu diisi anda akan di-charge lah. Nampak macam sama macam Petronas Settle kan. Petronas Settle pun satu app yang sangat berguna. Saya suka sebenarnya Petronas Settle ni. Awak masuk pilih, tapi of course yang Petronas ni hanya menggunakan kedai Petronas lah. Yang Mercedes ni saya tak pastilah di Germany macam mana, akan menggunakan semua jenama ataupun apa. Tapi yang Petronas Settle ni senang kita masuk, kita pilih pump mana, kita parking dah kan, dia akan beritahu kita dekat kedai mana, pilih pump mana, letak berapa banyak kita nak isi ataupun nak isi full tank, pergi keluar, cocok, tarik keluar, letak, dia akan hantar receipt straight kepada kita punya app dan kita boleh keep track kita punya penggunaan. Dan untuk Settle ni saya tak pasti sekarang sudah bangun ke tidak, tapi mereka mahu membangunkan sistem di mana kita boleh berkongsi satu akaun dengan keluarga. Jadi boleh semua orang gunakan satu akaun, senang, tak payah pening-pening kepala nak bagi semua orang duit minyak. Siapa perlukan minyak, isi je bila perlu. Sampai situ saja berita kita hari ini. Kalau awak ada apa-apa berita menarik untuk kita ketengahkan, tolong hantar email kepada kita. Ini ada kat bawah ni, kita punya email, dan kita akan cuba sedaya upaya untuk memasukkan berita anda. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.